Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di ruangan Facebook Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah, sebagaimana biasanya pada malam ini kita akan menyambung pengajian kita bagi kitab 40 hadis sahih, kisah ghaib dan ajaib. Okey, mana pergi kitab ini? Jadi kita alhamdulillah pada malam ini kita sudah berada di muka surat kita yang ke 137 pada poin kita ataupun hadis kita yang ke-30. Maaf, yang ke-29. Cepat nak 39 saya ni. Kisah yang ke-29. Kita akan membaca satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agak unik berkaitan dengan perkara yang ghaib yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hayat baginda tetapi ianya belum lagi berlaku. Baik, pada kisah kita yang ke-29 malam ini bertajuk bagaimana keadaanmu apabila ahjaruz zait tenggelam dengan darah. Apakah itu ahjaruz zait? Dan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa ahjaruz zait itu tenggelam dengan darah? Okey, kita baca hadisnya terlebih dahulu. Hadis ini adalah sebuah hadis daripada seorang sahabat Nabi bernama Abu Dhar. Jadi Abu Dhar radhiyallahu an, dia menceritakan tentang apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dirinya. Dan ada pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memanggil Abu Dhar dengan panggilan ya Aba Dharrin. Wahai Abu Zar. Qultu, jadi Abu Zar pun menceritakan, saya pun menyambut panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan labbaika ya Rasulullah. Okey? Labbaika ya Rasulullah. Wa sa'daika. Wa sa'daika. Fadzakara al-hadith. Qala fihi, dan dia pun menyebutkan hadis ini. Dia pun menceritakan tentang hadis ini. Baik, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Kaifa anta idza asaba an-nasa mautun yakunul baitu fihi bil wasifi." Yani al-qabr. Al-qabra, maaf, yani al-qabra. Qultu, dia pun jawab soalan Nabi, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aw qala ma khara Allah li wa rasuluh. Qala alaika bisabri aw qala tasbir. Apakah yang dimaksudkan dengan pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Abu Dhar. Nabi kata gini kepada dia, wahai Abu Dhar, okey, bagaimana keadaan kamu apabila seseorang manusia dia mati dan kuburnya berharga sama nilai dengan seorang hamba? Bermakna kubur itu harganya menjadi mahal sehingga menyebabkan penguburan seseorang tertunda kerana tidak mampu untuk membayar harga kubur tersebut. Maka di sini apakah yang dijawab oleh Abu Dhar? Abu Dhar kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, ataupun dengan ungkapan kata kharallahu li wa rasuluh, iaitu maknanya hilang dah sebentar, iaitu mana
Okey. Aku akan melakukan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki, iaitu pilih. Jadi, bila Nabi SAW mendengar jawapan Abu Dhar yang sedemikian, Nabi pun kata kepada Abu Dhar, "Alaika bis-sabri," au qala tasbir. Hendaklah engkau bersabar atau bersabarlah. Jadi Nabi beritahu kepada Abu Zar, bila berlaku keadaan yang sedemikian, hendaklah kamu menjadi orang yang sabar. Okey, atas apa yang berada di sekeliling kamu. Seterusnya, Nabi SAW memanggil Abu Zar sekali lagi. Nabi kata kepada Abu Zar, "Ya Aba Dharrin," wahai Abu Zar. Qultu, Abu Zar pun menjawab sebagaimana yang jawapan yang pertama diberikan kepada Nabi SAW. Abu Zar kata, "Labbaika wa sa'daika." Qala, "Kaifa anta idza ra'aita ahjar az-zait qad ghariqat bid-dam." Kemudian Abu Zar pun kata kepada Nabi, "Qultu ma kharallahu li wa rasuluh." Apa yang Nabi tanya kepada Abu Zar? Nabi tanya gini kepada Abu Zar, "Wahai Abu Zar, okey, bagaimana keadaan kamu ataupun apa pendapat kamu jika sekiranya ahjaruz zait." Ahjaruz zait, tadi saya tanya kan, apakah yang dimaksudkan dengan ahjaruz zait? Ahjaruz zait adalah nama sebuah tempat yang terdapat di Madinah. Okey, jadi Nabi tanya kepada Abu Zar, bagaimana jika sekiranya ahjaruz zait itu ianya ditenggelami dengan darah. Okey, ditenggelami dengan darah. Okey, siapa yang ada kitab boleh sila rujuk muka surat 138 di situ. Kita ada banyak nota kaki yang boleh kita rujuk sebagai penerangan tambahan bagi hadis yang sedang kita bincangkan. Jadi dikatakan di sini kepada kita ahjaruz zait, kalau lihat nombor 10 di situ, nama tempat di Madinah. Setengah ulama menyebut fitnah yang akan berlaku dalam bumi Madinah. Dalam bumi Madinah. Baik, seterusnya di sini jawapan yang diberikan oleh Abu Dhar sama sebagaimana jawapan pada soalan pertama yang Nabi tanya kepada dia tentang kuburan itu tadi, yang harga kubur ia menjadi mahal kan. Jadi Abu Zar di sini, Abu Zar pun jawab. Dia kata, apa yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya itu, maka itulah yang menjadi pilihan aku. Di sini Nabi SAW pun memberitahu kepada Abu Zar, hendaklah engkau bergabung bersama orang yang biasa denganmu. Ataupun dalam bahasa Arabnya di situ Nabi kata, alaika biman anta min. Hendaklah engkau bersama dengan orang yang biasa denganmu. Kalau dalam buku kita di sini diberikan jawapan, diberikan dengan terjemahan, hendaklah engkau diam. Maknanya dengan kata lain kalau kita lihat nombor 11 di dalam buku kita, nota kaki nombor 11 di situ, bermaksud hendaklah engkau diam dan jangan menyertai kaum itu, hendaklah engkau bersama duduk diam dengan ahli keluarga kamu, pertama, ataupun dengan maksud yang diberikan oleh ulama syarah hadis dengan maksud yang lain. Kedua ialah pemimpin yang engkau bai'ahkan dengan mereka, iaitu duduk kekal ataupun duduk tetap dengan pemimpin yang telah dia bai'ah. Ataupun dengan makna yang pertama tadi, duduk tetap dengan ahli keluarga, iaitu duduk diam dalam rumah, jangan melibatkan diri bila berlaku ahjaruz zait yang ditenggelami dengan darah. Maksud ditenggelami dengan darah tu kita boleh faham beginilah iaitu berlakulah fitnah, berlakulah pertempuran yang menyebabkan adanya pertumpahan darah di sebuah kawasan yang bernama Ahjaruz Zait itu, iaitu yang terdapat di mana? Dalam Madinah. Okey, Nabi SAW seterusnya menanyakan kepada Abu Zar dengan soalan yang ketiga. So kita ada 3 soalan. Satu, Nabi tanya tentang
kuburan yang telah menjadi mahal. Jadi, Nabi kata kepada Abu Zar, hendaklah engkau bersabar. Kedua tadi, Nabi tanya kepada Abu Zar tentang bagaimana keadaan dia jika sekiranya Ahjaruz Zaid, iaitu sebuah tempat yang ada dalam kota Madinah ini, ianya ditenggelami dengan darah. Nabi pun beritahu kepada dia apa yang seharusnya dia lakukan, iaitu duduk diam dengan keluarga kamu dan ataupun duduk diam dengan orang yang kamu bai'ah, jangan pergi ke mana-mana. Okay, maknanya jangan melibatkan diri dalam hal-hal yang tidak menguntungkan tersebut. Baik, yang ketiga. Soalan yang ketiga, Nabi ajukan kepada Abu Zar kan. Nabi tanya gini kepada Abu Zar. Qala, okay, di situ. Mana ya? Qala, alaika biman anta min. Okay, qultu, ya Rasulullah, afala akhuzu sayfi? Baik, soalan yang ketiga ini sebenarnya adalah soalan yang diajukan oleh Abu Dhar kepada Nabi. Kemudian Nabi memberikan jawapan kepada Abu Dhar. Maaf ya, tadi saya tersilap. Sebab tadi saya kata ada 3 soalan yang Nabi berikan kepada Abu Dhar. Soalan yang ketiga sebenarnya adalah soalan daripada siapa ni? Daripada Abu Zar, bukan daripada Nabi. Silap ya, tadi saya minta maaf ya. Baik, yang ketiga di sini ialah soalan yang diajukan oleh Abu Zar kepada Nabi SAW. Jadi di situ Abu Zar dia tanya kepada Nabi SAW. Apa soalannya? Begini. Dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, afala akhuzu sayfi wa ada'uhu ala atiki? Qala syaraktal qauma idhan. Qultu fama ta'muruni? Qala talzamu baitaka. Qultu fa in dukhila alayya baiti. Qala fa in khashita ay yahraka. Betul tak di situ? Ayyabharaka, maaf ayyabharaka syu'a'us sayfi fa'alqi thawbaka ala wajhika yabu'u bi ithmika wa ithmi. Jadi di sini Nabi SAW memberikan kepada Abu Zar dengan beberapa keadaan pada soalan yang diajukan oleh Abu Zar itu tadi. Abu Zar sebenarnya tanya begini kepada Nabi SAW. Dia tanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang yang masuk ke dalam rumahku? Sebentar ya. Seperti ada kekurangan pada jawapan. Maaf ya, di slide saya di situ ada tertinggal terjemahannya. Okey, tak mengapa. Terus boleh rujuk pada muka surat 138 sebab tadi bila saya baca bahasa Arabnya, ada soalan tu bila baca terjemahan tu. Dia lain macam terjemahan tu kan. Cuma ambil yang hujung saja. Okey, baik. Kita rujuk pada muka surat 138 di bahagian terjemahan di situ. Lihat di perenggan yang terakhir. Okey, perenggan yang terakhir, Abu Zar dia tanya kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, bolehkah aku mengambil pedangku dan menyandangnya di atas bahuku? Tadi kan bila Nabi kata kalau Ahjaruz Zaid, ianya ditenggelami dengan darah, apa yang perlu dia buat? Hendaklah dia itu duduk diam bersama ahli keluarganya ataupun dia duduk diam bersama dengan pemimpin yang telah dia bai'ah. Dia perlu side lah, maksudnya dia perlu berpihak kepada pemimpin tersebut. Jadi di sini soalan Abu Zar, boleh tak kalau dia ambil pedang? Dan pedang itu dia letakkan di atas bahunya untuk mempertahankan diri dia lah gitu. Jadi Nabi kata, kalau begitu, jika demikian, kalau itulah yang dia buat, maka engkau telah pun menyertai kaum itu. Jadi maknanya gini Nabi nak kata, kalaulah Abu Zar ini, dia pegang pedang, itu bermakna Abu Zar telah menyertai orang-orang yang terlibat dalam fitnah yang menyebabkan berlakunya pertumpahan darah itu tadi. Jadi Abu Zar radhiyallahu an dia pun tanya lagi kepada Rasulullah. Aku bertanya, maka apa yang engkau perintahkan kepada aku? Jadi maknanya aku nak buat apa bila berlaku keadaan sedemikian? Nabi pun kata kepada Abu Zar, duduk diamlah di rumahmu. Jangan join. Jangan sertai. Tapi duduk diam dalam rumah.
Yang nak bergaduh, siapa nak gaduh, siapa yang nak bercakap, itu diorang punya masalah. Sekarang ni kita yang tak ada kena-mengena ni jangan masuk campur. Duduk diam dalam rumah. Tak perlu nak ambil pedang, nak turut serta dalam hal yang menimbulkan pertumpahan darah itu tadi kan. Jadi Nabi kata duduk diam dalam rumah. Baik, seterusnya Abu Zar bertanya lagi kepada Nabi. Jadi soalannya yang terakhir kepada Nabi. Dia kata gini kepada Nabi, jika dia masuk dalam rumah aku. Jadi, persoalannya sekarang, kalau dah berlaku pertempuran tadi, pertumpahan darah yang berawal daripada fitnah tersebut kan, sehingga ada musuh yang masuk ke dalam rumah Abu Dhar, apakah yang perlu dia lakukan? Nabi pun memberitahu kepada dia dengan sabdanya ini. Nabi kata, jika engkau takut, jika engkau takut, dikalahkan oleh cahaya pedang. Maknanya dah mempertahankan diri tu. Tapi kemudiannya akhirnya dapati bahawa dia tu memang tak mampu untuk mempertahankan dirinya bila ada orang atau pihak musuh yang masuk ke dalam rumahnya. Nabi kata, maka tutuplah wajahmu dengan pakaian. Tutup muka tu dengan kain. Jadi Nabi kata, nescaya orang itu mati dengan membawa dosamu dan dosanya. Nabi kata ginilah sebenarnya kepada Abu Zar. Bila ada orang datang, itu musuh datang ke dalam rumah, dan dia dah berusaha untuk mempertahankan diri dengan pedangnya. Tapi kemudian pada waktu itu dia bimbang, memang dia tak mampu untuk mempertahankan diri dan dia takutlah pada waktu tersebut. Dan memanglah pedang pihak musuh itu akan menusuk dirinya ataupun memenggal lehernya. Nabi kata pada waktu itu tutup wajahmu dengan kain supaya hilang rasa ketakutannya pada pedang orang yang hendak menghunus dirinya itu. Dan pada waktu itu Nabi kata, orang itu yang telah membunuhnya kan pada waktu tersebut, bila dia mati, dia akan bawa dua, iaitu dosanya sendiri dan dosa orang yang dibunuh. So ini kita panggil sebagai ancaman kepada orang yang membunuh jiwa orang lain tanpa sebab lah, tanpa sebab mana dia tu saja nak bunuh-bunuh orang gitu kan, orang tu tak bersalah, nak melakukan khianat. Jadi bila dia mati kelak, bila dia tak bertaubat, dia akan bawa dosanya sendiri dan dosa orang yang dibunuh. Baik, di sini ada 3 pengajaran yang ingin saya tekankan pada malam ini berkaitan dengan hadis yang telah kita bincangkan itu tadi. Pertama jemaah yang saya kasihi, kita lihat di sini. Ada 3 pengajaran, walaupun dalam kitab tak silap saya ada 4, tapi saya nak ambil 3 sajalah. Pertama, kita lihat. Sabar ketika harga kubur ianya menjadi mahal. Okey. Sabar ketika harga kubur menjadi mahal. Maka kita ni, kalau kita nak bandingkan pada zaman dulu, mungkin nenek-nenek kita ke kan, pada waktu tu kubur ni mungkin tanam di tanah sendirilah. Lagi-lagi dengan konteks kita di Singapura kan, dia menjadi kubur tu, pembinaan kubur tu sendiri, ia menjadi perniagaan. Dan harga kubur tu, kalau seingat saya, nak buat batu nisan sahaja pada waktu tu, nak buat batu nisan arwah abah saya tu, dah mencecah hampir $300. Hanya satu batu nisan. Nak dibuat, nak diletakkan nama. Jadi mahal tu. Kita kata mahal. Maknanya urusan kematian juga sudah melibatkan kepada bisnes. Sudah melibatkan kepada wang ringgit yang cukup mahal. Sehingga mungkinlah ianya memberikan ruang yang sangat ataupun peluang yang sangat baik kepada mereka yang ingin mendapatkan pulangan yang sangat lumayan dalam hal urusan bisnes ini tentang kubur. Dan waktu inilah yang saya rasa ia sudah terjadi. Pada waktu itu ia belum terjadi. Jadi Nabi SAW ingatkan kepada Abu Zar, jika ia sudah terjadi, apa yang perlu kamu lakukan? Sabar. Okey, dah begitulah keadaannya, kita usaha dan kita sabar pada situasi
yang sudah berlaku itu. Lebih-lebih lagi lah dalam konteks kita hari ini. Kita pun tak boleh lah nak kata, mahalnya. Setakat nak buat batu nisan ni dah 300. Tak agak-agak awak. Kita tak kata gitulah ya. Kepada yang mengendalikan kuburan itu. So, kita pun dah tak apalah. Nak buat macam mana ya. Dah begitu harganya, kita sabar. Dan kita pun buatlah transaksi pembelian, pembayaran sehingga adalah batu nisan tu. Begitu keadaannya. Baik, ini yang pertama. Okay, sabar ketika harga kubur menjadi mahal. Itu baru harga batu nisan. Belum lagi harga kalau kita nak ada ruang dekat bahagian kubur tu kan, kalau kita nak buat batu bata di situ kan. Tapi jangan naikkan kuburan tinggi ya. Tak dibenarkan dalam agama kita. Okey, baik, seterusnya. Yang ketiga, menjauhi fitnah yang mencetuskan pertumpahan darah di negeri kaum muslimin. Dan inilah yang Nabi pesan kepada Abu Dhar itu tadi. Makanya begini, bila berlakulah fitnah yang menyebabkan pertelingkahan dalam negara-negara kaum muslimin di situ kan, Nabi SAW ingatkan kepada Abu Zar, hendaklah dia mengambil pendekatan berlepas diri. Jangan ambil pot. Itulah kalau kita nak kata dalam bahasa kita kan, jangan ambil ruang untuk melibatkan diri supaya ianya dapat selamatkan diri daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Dan itu juga telah berlakulah pada zaman tersebut. Yang mana kita dapati berlakunya peperangan Siffin, peperangan Jamal, peperangan yang melibatkan perang saudara antara muslimin dan muslimin, dan itu sudah berlaku. Bila Nabi sebutkan ketika Nabi hidup dan setelah Nabi meninggal dunia, akhirnya berlakulah perkara tersebut. Jadi seterusnya, isyarat fitnah besar akan terjadi di Madinah. Pada waktu itulah Nabi SAW memberikan isyarat bahawa fitnah yang besar, peristiwa yang besar akan berlaku di Madinah, dan pada waktu itu apakah pendekatan yang perlu kita ambil? Nabi sebutkan berdiam diri sahaja. Jangan kita ambil ruang jika sekiranya tidak diperlukan. Lagi-lagilah kalau kita yang duduk jauh-jauh ni kan, tak perlulah kita nak ambil sibuk ke kan, nak ambil tahu tentang hal tu sehingga melibatkan diri kepada hal-hal yang boleh menyebabkan berlakunya pertumpahan darah. Okay, maknanya tempat itu jika berlaku fitnah, biarlah mereka yang terlibat sahaja. Kalau dengan kata lain lah untuk kita mudah faham ya, apa yang cuba Nabi SAW sampaikan, berdiam diri tu maknanya bukan kita ni biarkan masalah tu begitu saja, bukan gitu. Tetapi ialah bila ada sesuatu isu yang berlaku di sebuah tempat, kita serahkan kepada orang yang terlibat sahaja. Jadi kita ni yang tak ada kena-mengena dan kita ni yang tak diperlukan, jangan kita sibuk, jangan kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang begitu sehingga nanti kita pula kan yang terkena dengan fitnah itu. Maka yang penting di sini ya, pengajaran kita pada malam ini ialah apa pun kalau kita nak apply lah dalam hidup kita, apa pun dalam hidup ini bila berlaku hal-hal yang tiada kena-mengena dengan kita, mungkinlah itu masalah isu kan, adik-beradik bergaduh, adik bergaduh dengan mak kan, ataupun dia kawan-kawan kita gaduh ke apa kan. Jadi kalau kita rasa kita tak perlu untuk melibatkan diri, okay, yang mana kalau kadang-kadang bila kita sibuk-sibuk, kita kepo lah, senanglah guna ayat tu kan. Bila kita kepo-kepo dengan hal ini, dia ni jadi perkara yang tak dapat diselesaikan dengan cara baik. Okay, sehingga akan lebih merumitkan lagi situasi dan tak dapat jalan keluar kerana ramainya orang yang campur tangan dalam isu tersebut. So senang macam ni, bila kita tak diperlukan ataupun bila kita tidak ada kena-mengena dengan hal tersebut, jangan kita menyibukkan diri. Kita sibuk urusan diri kita, settlekan urusan diri kita, insya-Allah. Okay, senang, tenang, damai. Tidak ada sebarang pertelingkahan yang perlu kita fikirkan ataupun kita risaukan dalam hidup ini. Okey jemaah, itu sahaja yang boleh kita bincangkan pada malam ini. Mudah-mudahan ya apa yang telah dibincangkan tu tadi memberi manfaat pada diri kita dan juga ada sedikit sebanyak yang dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, itu sahaja, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.